Parlimen Malaysia adalah sebuah bangunan yang tersegam indah di Bandaraya Kuala Lumpur, Malaysia, merupakan salah satu simbol demokrasi berparlimen dan juga perpaduan Kerajaan Persekutuan Malaysia. Lokasinya terletak dengan berhampiran Tugu Peringatan Negara di Taman Tasik Perdana. Sejarah di sebalik bangunan parlimen ini di mana persidangan pertama Parlimen Persekutuan Tanah Melayu yang diadakan pada 11 September 1959 di Dewan Tunku Abdul Rahman merupakan sejarah penting tanah air. Persidangan parlimen tersebut telah dirasmikan oleh SPB yang di-Pertuan Agong Tunku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad. Pembinaan bangunan ini dibuat apabila tercetusnya idea dan pandangan dari Perdana Menteri Malaysia pertama iaitu YTM Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj untuk mendirikan sebuah bangunan khusus sebagai bangunan Parlimen Malaysia. Ekoran daripada itu, pada tahun 1959, satu kawasan yang berkeleluasan 16.2 hektar berhampiran Taman Bunga Kuala Lumpur telah dipilih sebagai tapak yang sesuai bagi pembinaan bangunan tersebut. Pada 31 Ogos 1962, SPB yang di-Pertuan Agong ketiga iaitu Tuanku Syekh Putra Al-Haj Ibni Almarhum Syekh Hassan Jamalullah telah berkenan untuk meletakkan batu asas bagi membina bangunan Parlimen Malaysia di kawasan tersebut. Kerja-kerja pembinaan mula dilaksanakan setelah upacara meletakkan batu asas. Akhirnya, bangunan parlimen ini telah dirasmikan oleh SPB yang di-Pertuan Agong ketiga Tuanku Syekh Putra Al-Haj Ibni Almarhum Syekh Hassan Jamilai pada 2 November 1963. Bangunan Sultan Abdul Samad ini terletak di hadapan Dataran Merdeka dan Kelab Diraja Selangor. Ia terletak di Jalan Raja, Jalan Tunku Abdul Rahman, Kuala Lumpur. Pada peringkat awal, nama bangunan ini hanya dikenali sebagai pejabat berkerajaan. Apabila Persekutuan Tanah Melayu dibentuk pada tahun 1948, bangunan ini dinamakan Sekretariat Persekutuan. Nama bangunan ini ditukar kepada Bangunan Sultan Abdul Samad sempena nama Sultan Selangor yang memerintah dari tahun 1857 hingga 1898. Tempoh pembinaan bangunan Sultan Abdul Samad adalah selama 2 tahun 7 bulan. Ia telah siap dibina pada tahun 1897. Bangunan tersebut telah dirasmikan oleh Residen Jeneral Negeri Selangor iaitu Sir Fred Swettenham. Pelan bangunan ini telah dibentuk oleh arkitek yang berasal dari British yang bernama Arthur Charles Norman. Ia dibantu oleh seorang engineer yang juga berasal dari British iaitu Charles Edwin Spooner. Bangunan Sultan Abdul Samad yang berbentuk sinik merupakan satu jenis bina Moorish dan Mongol yang berusulkan Islam. Dia dapat dibuktikan oleh 3 buah kubah yang menghiasi bangunan tersebut dan tingkap serta pintu yang berbentuk melengkung seperti Masjid di Cordoba dan Mesir. Bangunan 2 tingkat ini mempunyai ketinggian 17.5 meter dengan menara jam setinggi 41.5 meter dan meliputi kawasan seluas 10,200 meter persegi. Pembinaan bangunan Sultan Abdul Samad telah menelan perbelanjaan sebanyak $152,000. Tujuan bangunan Sultan Abdul Samad dibina adalah untuk pentadbiran British sebelum zaman kemerdekaan. Tetapi pada masa kini, bangunan tersebut hanyalah sekadar perhiasan pameran dan tidak digunakan secara rasmi. Tempat pelancongan bersejarah Kota Formosa. Kota Formosa ini dibina oleh pihak Portugis apabila berjaya menawan Melaka pada tahun 1511. Kota Formosa ini dibina sebaik saja Portugis menawan Melaka supaya dijadikan perisai bagi mengelak serangan orang Melayu pada ketika itu. Ia merupakan arahan Alfonso de Albuquerque iaitu Gubernur kedua India Portugis. Kota Formosa ini begitu kukuh di mana ia mempunyai tembok panjang setebal 2.4 meter hingga 4.5 meter. Ia juga mempunyai 4 menara. Kota Formosa ini juga dilindungi oleh 70 buah meriam. Namun pada 14 Januari 1641, Kota Formosa ini berjaya ditawan oleh Belanda dengan bantuan ketenteraan Kesultanan Johor. Pakatan ini dipersetujui kerana ia memerdekakan Melaka yang sudah 130 tahun dijajah oleh pihak Portugis.
Namun Belanda tidak menyerahkan Melaka kepada Johor, sebaliknya bangsa asing itu menubuhkan kerajaan mereka dan bertapak di kota Formosa. Pada tahun 1670, Belanda telah mengukir perkataan Anno 1670 pada pintu gerbang Santo Damiago Gate yang boleh kita lihat sehingga hari ini. Pada tahun 1795, apabila Perang Napoleon telah meletus dan membabitkan beberapa negara barat, menyebabkan Belanda terpaksa menyerahkan Melaka kepada pihak British. Namun British tidak berminat untuk menyimpan kota Formosa tersebut. Mereka beranggapan bahawa meninggalkan kota tersebut dalam keadaan utuh amat berbahaya sekiranya ditawan oleh pihak musuh. Mr. Robert Farquhar telah memberikan cadangan untuk memusnahkan kota Formosa. Pada 10 Ogos 1807, kerja-kerja merobohkan kota Formosa bermula. Namun sewaktu kerja-kerja memusnahkan kota Formosa berlangsung, Sir Stamford Raffles telah menulis surat kepada kerajaan Inggeris di Pulau Pinang dan India. Beliau menyatakan bahawa pemusnahan kota ini tidak patut dilakukan dan cadangan beliau telah diterima. Kota Formosa yang kita lihat pada hari ini merupakan sebahagian kecil kubu pertahanan yang masih tinggal. Daripada sejarah pembinaan kota Formosa ini, kita dapat melihat sumbangan tokoh-tokoh pejuang di tanah Melayu yang bermati-matian memperjuangkan kebebasan tanah air daripada penjajahan barat demi mengecapi sebuah kemerdekaan. Tugu Negara. Dibina pada 8 Februari 1966 sebagai penghormatan kepada lebih 11,000 prajurit yang gugur semasa Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua dan Darurat Malaya. Terletak di kawasan Taman Tasik Perdana berhampiran dengan bangunan Parlimen. Tugu Negara setinggi 15 meter ini diperbuat daripada gangsa dan dideka oleh seorang pengukir Austria iaitu Felix de Wilden. Walau bagaimanapun, langkah kerajaan membina Tugu Negara bagi memperingati pejuang bangsa ini telah menimbulkan ketidakpuashati di kalangan pengganas komunis. Komunis telah membuat kekacauan pada 26 Ogos 1975 dengan meletupkan Tugu Negara ini. Serangan itu berlaku pada 5 pagi dan menyebabkan berlakunya satu letupan kuat. Pihak polis kemudian yang melancarkan gerakan besar-besaran bagi mengesan semua pengganas. Pada 5 September 1975, Perdana Menteri telah mengarahkan untuk mengadakan kutipan derma bagi membaiki Tugu Negara ini. Kerja membaik pulih telah siap pada 11 April 1977 oleh Christopher B. Carney, pensyarah Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka Institut Teknologi Negara ITM. Pada 11 November setiap tahun, satu perbarisan hormat akan diadakan di Tugu Negara ini bagi memperingati prajurit dan pahlawan negara. Baju putih, selendang putih, baju dipakai pergi sembahyang. Kompleks Sejarah Pasir Salak merupakan memorial penting sejarah terbilang Pasir Salak yang menghargai dan mengabadikan jasa serta pengorbanan pahlawan dalam mempertahankan maruah bangsa maupun negara. Kompleks ini terletak kira-kira 70 km dari Ipoh dan merupakan hasil cadangan daripada mantan Menteri Besar Perak iaitu Tan Sri Ramli Ngah Talib semenjak dari tahun 1990 lagi. Konsep asal penubuhan kompleks ini menjadi rakaman sejarah untuk memperingatkan betapa pentingnya peristiwa berdarah Pasir Salak yang dianggap sebagai asas permulaan sistem demokrasi berparlimen di Malaysia. Segalanya bermula apabila Perjanjian Pangkor ditandatangani dan Perak secara rasmi berada di bawah perlindungan kerajaan British. Perjanjian tersebut juga mewajibkan kerajaan negeri Perak menerima seorang penasihat yang akan menasihati Sultan atas semua urusan berkaitan pentadbiran negeri Perak, kecuali hal yang melibatkan agama dan adat istiadat orang-orang Melayu. Nasihat di sini adalah bahasa diplomasi ke atas pemerintah yang bermakna setiap nasihat residen mestilah dituruti. Bermula dari titik inilah yang menyebabkan orang-orang Melayu rasa tidak dihormati sehingga membawa kepada terbunuhnya George W. Bush pada tahun 2 November 1875.
Rentetan peristiwa sejarah ini dipamerkan di dalam terowong sejarah menggunakan teknik pameran diorama iaitu pameran 3 dimensi. Peristiwa dan episod penting dalam sejarah tanah air serta perkembangannya juga disusun selain disampaikan mengikut kronologi sejarah, sekaligus memudahkan pengunjung menghayati setiap rentetan sejarah. Selain itu, kompleks ini juga menyediakan sumber rujukan mengenai sejarah dan kebudayaan Perak. Ia telah dibina secara berperingkat. Kompleks ini diperlengkapkan dengan pembinaan monumen dan bangunan seperti Rumah Kutai 1 yang dibina sekitar tahun 1896, Rumah Kutai 2, Tugu Lera Rentaka, Pentas Belontah, Tugu Peringatan Pahlawan Perak, Galeri Keris dan Galeri Sejarah Menteri-Menteri Besar Perak. Terdapat juga tempat bersejarah yang boleh kita lawati bagi mengimbau kembali bagaimana tokoh-tokoh terdahulu telah berjuang bagi mendapatkan kemerdekaan yang telah kita perolehi kini. Tempat bersejarah tersebut ialah Memorial Pengisytiharaan Kemerdekaan. Pada tahun 1985, Memorial Pengisytiharaan Kemerdekaan telah ditubuhkan sempena sambutan Hari Kebangsaan Malaysia ke-28 yang diadakan di Bandar Melaka. Bangunan ini dibina pada tahun 1911. Bangunan ini terletak di Bandar Hilir Melaka dan berhampiran dengan tempat-tempat bersejarah yang lain seperti Kota El Formosa dan replika Istana Kesultanan Melayu Melaka. Memorial ini ditempatkan di bangunan yang asalnya dikenali sebagai Kelab Melaka dan digunakan untuk kegiatan sosial oleh golongan atasan dan pegawai-pegawai kerajaan pada zaman penjajahan Inggeris. Oleh hal yang demikian, seni binanya memperlihatkan ciri-ciri adunan unsur-unsur tempatan dan British. Setelah negara kita mencapai kemerdekaan, kelab ini telah dibuka kepada orang ramai. Kini, bangunan ini menempatkan pelbagai dokumen tentang kemerdekaan negara yang meliputi zaman Kesultanan Melayu Melaka sehinggalah Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Barang-barang yang dipamerkan meliputi dokumen, gambar, peta, perjanjian, teks ucapan, dikta rakaman, minit mesyuarat, majalah, cermata, pakaian rasmi, pen, keris, cok mohor, peti undi dan audiovisual. Bahan-bahan pameran dipamerkan mengikut sektor-sektor tertentu bagi memudahkan pelawat mengetahui dan memahami liku-liku perjuangan kemerdekaan negara. Sektor tersebut ialah sektor pengenalan dan pertuanan Melayu, sektor menghadapi cabaran kuasa asing, sektor kebangkitan semangat kebangsaan, sektor menentang Malayan Union, sektor pertubuhan kebangsaan Melayu Bersatu, sektor menghadapi gerakan komunis, sektor ke arah kemerdekaan, sektor raja berperlembagaan, sektor ketua negara, negeri dan kerajaan dan sektor penubuhan Malaysia. Dengan adanya penubuhan memorial ini, kita dapat mempamerkan semangat cinta akan negara dengan cara mengenang dan memperingati jasa dan pengorbanan para pejuang kemerdekaan tanah air dalam membebaskan negara daripada cengkaman penjajah yang silih berganti. Tambahan pula, bangunan ini dipilih sebagai memorial pengisytiharaan kemerdekaan kerana ianya terletak di hadapan Padang Bandar Hilir, iaitu tempat di mana Allahyarham Tunku Agung Rahman Putra mengisytiharkan tarikh kemerdekaan negara sekembalinya rombongan mereka dari London. Perjuangan bagi mencapai kemerdekaan bukanlah semudah yang kita sangka. Ianya telah bermula seawal tahun 1511 dan mengambil masa selama 446 tahun bagi mengisytiharkan kemerdekaan negara kita pada 31 Ogos 1945.